Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-100, Riyadhus Shalihin, galakan mendahulukan anggota sebelah kanan. Kita masih lagi bab galakan menggunakan anggota sebelah kanan. Aisyah melaporkan tangan kanan Rasulullah itu digunakan buat mengambil air semayang dan makan. Manakala tangan kiri beliau digunakan untuk buat sesuatu di dalam tandas serta menghilangkan semua kotoran. Tangan kiri dalam tandas dan hilangkan kotoran. Ummu Atiyah melaporkan Rasulullah berkata kepada kaum wanita ketika memandikan anak perempuannya Zainab, "Puan-puan, basuhlah badannya di bahagian kanan dahulu serta dahulukan membasuh anggota wuduknya." Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah melaporkan Rasulullah berkata, "Apabila saudara semua mahu memakai kasut, pakailah kasut sebelah kanan dulu. Dan apabila saudara mahu membukanya, bukalah kasut sebelah kiri dahulu, agar kaki sebelah kanan itu dipakaikan dahulu kasut dan kaki terakhir yang dibuka kasutnya." Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi agama kita, pergilah cari agama lain. Mana ada agama yang membincangkan benda-benda sekecil ni. Sampai nak pakai kasut pun agama kita suruh. Jadi mana kata agama kita ni agama yang lengkap. Cuba tanya agama Kristian. Dia ada tak benda-benda macam ni? Tak ada. Agama Buddha, agama apa pun. Dia tak ada bincang. Agama Islam saja yang bincang sampai benda sekecil-kecil pakai kasut. Hafsah melaporkan Rasulullah menggunakan anggota kanannya buat makan, minum dan pakai pakaian, dan menggunakan anggota kirinya bagi selain perkara tersebut. Direkodkan oleh Abu Daud dan lain-lain. Abu Hurairah melaporkan Rasulullah berkata, "Apabila saudara semua hendak memakai pakaian atau mengambil ayak semayang, dahulukanlah anggota-anggota sebelah kanan saudara." Direkodkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Anas melaporkan ketika Rasulullah menunaikan ibadah haji, beliau pergi ke Mina, kemudian beliau pergi ke Jamrah dan melontak di situ. Kemudian beliau pergi ke rumahnya di Mina dan menyembelih binatang korban. Selepas itu beliau berkata pada tukang cukur rambut, "Cukurlah kepada kepala saya ini." Beliau menunjukkan bahagian sebelah kanan kepalanya terlebih dahulu, kemudian bahagian kiri. Kemudian beliau memberikan rambut yang sudah dicukur itu kepada orang yang berada di situ. Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebab itulah ada orang kata kalau ada pameran barang-barang Nabi, tak payah duk pergi tengok lah. Tak betul. Barang-barang Nabi, tinggalan Nabi tu kalau sahabat-sahabat ambil, dia takkan bagi kat orang lain punya. Dia akan simpan bawa mati. Dia takkan share lah dengan orang lain. Tu pun tak betul juga. Orang yang ada rambut tu dia akan simpan punya. Dia tak akan bagi kat orang lain lah. Siapa nak bagi anggota tubuh badan Nabi tu yang suci tu, kalau kita dapat pun kita masuk dalam kain kapan kita wasiatkan masuk dalam kain kapan kita, nak selamat daripada api neraka ni. Dalam rekod lain disebutkan ketika beliau selesai melontak jamrah dan sembelih binatang korban, beliau bercukur dengan menunjukkan kepala bahagian kanan untuk tukang cukur. Kemudian beliau memanggil Abu Talha Al-Ansari, memberikan rambut itu kepadanya. Seterusnya beliau memberi bahagian kepala sebelah kiri dan beliau berkata, "Cukurlah." Tukang cukur itu pun cukurnya. Kemudian beliau beri rambut itu pada Abu Talha. Beliau pun berkata, "Bahagikanlah rambut-rambut ini kepada orang ramai." Berebut anak benda yang mulia macam ni. Ambil lagi buku tazkirah. Ambil semua. Anjuran semalam kita bincang tentang bermesyuarat. Kita bermesyuarat dalam segala benda, kita digalakkan untuk bermesyuarat. Hari ini kita baca tentang mengucapkan perkataan yang baik. Allah SWT berfirman, "Dan merendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman." Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Adi bin Hatim, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kepada Allah walaupun hanya dengan separuh buah kurma. Apabila tetap tidak punya, maka dengan perkataan yang baik." Jadi kita kena dianjurkan bertakwa walaupun benda tu kecil,
walaupun benda tu sikit. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian seorang Muslim dapat memberikan sedekah setiap harinya. Engkau memutuskan perkara secara adil antara dua orang yang bergaduh, berselisih, itu dikira sebagai sedekah. Kita mendamaikan dua orang yang tengah bergaduh. Engkau menolong seseorang naik kenderaannya, atau engkau tolong angkat barang itu pun dianggap sebagai sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Kita cakap benda baik-baik, kita nasihatkan orang. Macam malam ni Abi cakap baca tazkirah, ni pun dikira sebagai sedekah. Setiap langkah menuju solat itu sedekah, dan menghilangkan gangguan kecil di jalan ada sedekah. Kita duduk pergi semayang di surau, kita naik motor, kita jalan kaki pergi ke surau dan sebagainya, semua tu dikira sebagai sedekah. Satu lagi nak tambah, kat rumah pun sama. Jumpa tengah jalan, ada apa-apa, tolong tengok, kita tengok tak elok, kita tolong susun bagi kebas, itu pun dikira sebagai sedekah. Okey. Jadi kami riwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Abu Zar, dia berkata Nabi SAW bersabda padaku, engkau janganlah meremehkan kebaikan, walaupun itu hanya engkau bertemu saudaramu dengan wajah berseri. Maksudnya kita jangan meremehkan benda-benda yang kecil. Walaupun kita jumpa orang, kita senyum, benda tu kecil, banyak orang buat tak tahu saja benda tu, tapi kita jangan remehkan benda tu. Bertemu dengan orang, buat muka manis, walaupun benda tu benda kecil. Ni masam serius, tak ada benda pun nak serius apa benda, maniskan muka. Tapi janganlah duduk sengih pada orang lelaki, pada perempuan dan sebagainya. Itu bukan kaedah dia. Rasulullah SAW di dalam Kaabah dan pidatonya di hadapan Quraisy. Kita baca semalam, Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi jumpa apa? Berhala, jumpa lukisan, jumpa patung merpati, dan Nabi hancurkan semua benda-benda tu, sebab benda tu semua khurafat, semua syirik, kan? Rasulullah di dalam Kaabah dan pidatonya di hadapan Quraisy. Kemudian baginda tutup pintu Kaabah, lalu tinggallah baginda, Usamah dan Bilal saja dalam Kaabah. Baginda menghadap ke arah dinding yang bertentangan dengan pintu Kaabah, sehingga apabila tinggal jaraknya dengan dinding itu 3 hasta, baginda berhenti. Di sebelah kirinya ada 2 tiang dan di sebelah kanannya ada 1 tiang serta 3 tiang di belakangnya. Kaabah waktu itu ada 6 tiang. Di situ baginda menunaikan solat, kemudian berlega-lega di dalam Kaabah dan bertakbir di setengah penjurunya serta mengucapkan kalimah tauhid kepada Allah. Kemudian baginda membuka pintu Kaabah. Pada masa itu orang Quraisy penuh berkumpul dalam masjid berbaris-baris untuk menanti apakah yang bakal dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baginda memegang 2 birai pintu Kaabah, sedang orang-orang Quraisy berada di bawahnya. Lantas baginda berucap, ni pidato di depan Kaabah, di depan Quraisy. Ni pidato Nabi depan orang Quraisy. Tidak ada Tuhan selain Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Dia telah membenarkan janjinya, menolong hambanya dan menewaskan tentera-tentera Ahzab dengan sendirinya. Ingatlah semua, kemuliaan yang diwarisi turun-temurun atau harta atau darah berada di bawah 2 telapak kakiku ini, melainkan segala urusan penyelaian Kaabah dan minuman orang haji. Ingatlah, pembunuhan secara tersilap adalah sama seperti pembunuhan tak sengaja. Pembunuhan dengan rotan dan tongkat, ianya dikenakan bayaran diat yang berat, iaitu 100 ekor unta, yang 40 ekor daripadanya ialah unta bunting. Hai sekalian orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghapuskan daripada kamu sombong jahiliah dan pengagungan terhadap nenek moyang. Orang zaman dulu tu dia bangga dengan keturunan dia, dia bangga dengan nenek moyang dia. Kita tak ada apa kita nak bangga. Jangan duk bangga dengan keturunan kita. Semua manusia berasal dari Adam, dan Adam itu berasal daripada tanah. Kena ingat, kita berasal daripada Adam, Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal daripada tanah. Itu saja hakikat kejadian kita.
Kemudian baginda membacakan firman Allah, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu kenal-kenal dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu." Buku tu Aisyah, buku yang kecil, buku pendidikan keluarga. Ketika serangan berterusan daripada UMNO berlaku ke atas PAS, Haji Ahmad Fuad mengambil langkah memperluaskan pengaruh PAS dengan membuat penjelasan tentang isu-isu berkaitan tujuan perjuangan PAS, kesetiaan PAS terhadap Raja-Raja Melayu, rancangan-rancangan pendidikan dan juga kebajikan sosial yang disusun oleh PAS. Jabatan Penerangan PAS kemudian membuat penjelasan tentang kedudukannya yang berjuang untuk melaksanakan inspirasi Islam melalui saluran politik sebagaimana dikendaki oleh ahli-ahli PAS. Kena ingat bahawa PAS ini berjuang untuk melaksanakan Islam melalui saluran politik. Kita tak ambil saluran lain, kita ambil saluran politik, kita masuk pilihan raya, jadi ahli parlimen, jadi adun, jadi menteri besar, semata-mata untuk kita melaksanakan hukum hakam Islam, melaksanakan pentadbiran dengan agama sebagaimana dikendaki oleh ahli PAS. PAS adalah parti yang tidak mengambil kira soal kaum. Kita tak kata awak Cina, awak India, awak tak boleh. Tak boleh. Kita bukan jenis parti macam tu. Kita parti yang menerima semua kaum, asalkan semuanya nak kepada matlamat yang satu, iaitu hidup aman dan boleh menghormati Islam. Kiri ataupun kanan, tak kisah awak ni orang kiri ke, awak orang kanan ke, tak kisah. Mazhab Syafi'i ataupun Hanafi, tetapi memberikan tumpuan kepada perpaduan umat Islam seperti yang diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan kita hidup bersatu padu. Jadi kita kena hidup bersatu padu antara Islam sama Islam, dan sesama bukan Islam pun kita kena hidup bersatu padu. PAS juga tidak mengutamakan seseorang ikut taraf hidup. Awak orang kaya, awak orang miskin, jadi kami tak. Dia campur semua. Bahasa, bangsa, asal keturunan, harta agama sekalipun. Awak orang Buddha, kami orang PAS, tak boleh. Tak. Kita kawan semua orang. Kita bergaul dengan semua orang. Siapa yang buat benda tu, mengasing-asingkan benda tu, dia bukan orang PAS. Jangan tuduh PAS buat benda tu. PAS tak buat, tak ajar benda tu. Dalam masa yang sama, PAS mengambil sikap untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu dan membebaskan rakyat daripada penjajahan asing dan penambaan. PAS tak suka kita hidup dijajah. Pemikiran kita dijajah. Kita tak suka. Kita nak jadi orang yang merdeka, orang yang boleh hidup secara bebas, pemikiran kita pemikiran yang bebas. PAS turut menuntut supaya kerajaan hendak diwujudkan berasaskan demokrasi. Kerajaan diwujudkan atas demokrasi, pilihan raya, bukannya berperang. PAS tak pilih jalan berperang, tapi PAS memilih jalan yang damai, jalan yang aman, iaitu melalui sistem pilihan raya yang dibuat di negara kita. Dan seluruh rakyat hidup bersatu padu sebagai satu ummah. Macam adik-beradik hidup bersatu padu. Itu yang PAS nakkan. Jadi kalau orang kata PAS ni pemecah belah itu semua, itu memang tak betul, dan biasalah orang akan cerca macam-macam kepada PAS ni. Bagi melaksanakan rancangan pembangunan pendidikan dan kebajikan, dalam Majlis Penubuhan PAS Cawangan Bandar Pulau Pinang pada 9 Mac, 3 bentuk rancangan derma telah diumumkan, iaitu derma pertubuhan, derma pelajaran dan derma kebajikan. Derma pelajaran ini meliputi beasiswa untuk pengajian tinggi Islam di luar negeri, sama ada di Mesir, Mekah ataupun India, serta derma pendidikan untuk pelajar yang melanjutkan pengajian menengah ke sekolah Inggeris. Derma kebajikan pula dikhususkan untuk kemalangan dan orang miskin, manakala derma pertubuhan bertujuan untuk membina pejabat PAS di cawangan tersebut. Walau bagaimanapun, PAS menafikan mengadakan derma untuk menyatukan umat Islam seperti yang disiarkan oleh majalah Kalam.
Walaupun rancangan derma yang disusun ini adalah projek kebajikan PAS cawangan Bandar Pulau Pinang, ia adalah projek PAS yang pertama dikemukakan untuk tujuan kebajikan umat Islam. Dewan Pemuda Islam pula dilaporkan sedang mengatur usaha-usaha untuk membantu orang kurang upaya untuk mengejarkan haji di Mekah. Orang kurang upaya nak pergi Mekah pun Dewan Pemuda buat. PAS juga turut memberi amaran kepada Raja-Raja Melayu. Waktu tu PAS dah bagi amaran lah pada Raja Melayu, bukannya hari ni. Teguran pada Raja Melayu ni bukan kata benda yang baru. Benda yang tradisinya PAS dah buat. Supaya menjaga maruah agama sesuai dengan kedudukan Sultan tu sendiri. Jadi Sultan tu sebagai orang yang jaga agama kena bertingkah laku sesuai dengan orang yang menjaga agama. Jangan buat benda pelik-pelik. Sebagai ketua agama, ekoran tersiarnya gambar Sultan Kedah sedang menari. Jangan buat benda pelik-pelik Sultan ni. Duk buat benda-benda yang orang Islam tak suka. Sebab awak tu ketua kepada agama Islam. Jadi benda tu berulang, sejarah tu berulang pada hari ini. Dalam masa yang sama, Haji Ahmad Fuad turut menyentuh masa depan pendidikan Melayu, ekoran cadangan sekolah kebangsaan yang mencampurkan semua kaum mengikut cadangan Jawatankuasa Barnes dan Jawatankuasa Feng Wu yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan satu ordinan pelajaran, dan PAS sekaligus meminggirkan hasrat UMNO untuk menubuhkan sekolah kebangsaan. Jadi maknanya perjuangan PAS ni bukan perjuangan yang pendek. Tadi pun kita pergi mesyuarat. Jadi perjuangan tu kita akan teruskan sampai bila-bila, sampai anak-anak akan sambung perjuangan ni. Perjuangan bersama PAS ni anak-anak kena sambung. Lepas pada Habib dengan Umi tak ada, nanti kena sambung perjuangan tu. Bukan tak ada pun, lepas pada ni kena bantu. Esok kita nak pergi program PAS juga. Kita akan pergi program Bangi Bersih. Itu adalah program PAS. Kita nak Bangi ni menjadi tempat yang bersih. Dan esok kita akan beriadah. Jadi esok semua pakai pakaian sukan, pakai kasut sukan, bawa air banyak. Lepas pada tu kita pergi tempat-tempat lain pula. Kita pergi Bukit Melati, dekat Nilai. Kita pergi berjalan. Kita pergi berjalan esok. Membeli dari memberi dari pasar Lambak. Terdapat ramai bilangan suri rumah yang berkunjung ke pasar-pasar minggu untuk membeli barang keperluan rumah mereka. Malah saya lihat ada orang kaya yang mengunjungi pasar-pasar ini berjalan berbatu-batu untuk membeli sayur, gula, beras dan sebagainya. Mungkin ada orang yang akan kata, apa salahnya? Bahayanya memang besar. Kerana perbuatan demikian itu bermakna mendedahkan tuan punya kedai-kedai runcit yang berjiran dengan kita kepada muflis dan kepapaan hanya demi kerana beberapa sen sahaja. Para pendengar runcit tersebut yang membuka kedai-kedai mereka dekat dengan rumah kita mengharapkan sokongan kita membeli di situ. Kita punyalah pergi beli sampai IOI, pergi beli jauh-jauh. Padahal boleh saja beli kat kedai runcit murni sebelah rumah kita. Dan perasaan kejiranan kita. Jadi adalah munasabah kita meninggalkan mereka. Jadi kita pergi beli tempat-tempat yang jauh, tinggalkan kedai-kedai yang duduk di kawasan kejiranan kita. Alangkah malangnya ekonomi sebahagian daripada warga negara kita kalau ia boleh mengancam pihak lain dengan kerugian serta kehancuran. Kadang-kadang kita pergi beli kedai yang bukan Islam. Kita ada pilihan kedai Islam tapi kita pergi beli kedai yang bukan Islam. Alangkah ruginya kalau wang yang beberapa sen yang kita jimatkan itu boleh menyebabkan kepapaan dan kelaparan anak-anak. Kita sanggup pergi beli kedai B, kedai yang kita tahu bukan Islam, padahal kedai kawan kita yang beragama Islam tu dia mahal hanya beberapa sen saja. Sanggup kita pergi beli. Walaupun kadang-kadang beberapa sen tu tak memberi kita kaya pun. Saya masih ingat lagi pengalaman dan pengakuan seorang sahabat saya lebih daripada 40 tahun silam yang lepas dari HIMS yang mengirimkan beberapa lira mata wang Syria dan meminta supaya saya menukarkannya ke mata wang lira Turki dan mengirimkan kepada keluarganya dalam sampul metri. Saya pun pergi ke pejabat pos untuk menukarkan wang yang diperlukan. Saya lihat seorang miskin sedang menjalankan kerja
memeterikan sampul surat. Saya tanya pada dia, berapa yang upah yang dia kenakan. Dia sebut bayaran saya yang saya kira kecil. Tapi saya lupa berapa kadarnya. Dengan tujuan untuk menyimatkan belanja teman saya tadi, dia pun pergi beli kedai yang saya kenal tuannya. Lalu dia pun meterikan sampul surat itu dengan percuma. Saya pun kemudiannya meninggalkan tempat itu dengan senang hati. Dia dah push surat tu, dia pun balik senang hati. Tetapi apa yang telah terjadi? Adakah semua perkara berjalan tenteram? Tak. Saya terserempak dengan sesuatu yang menghibarkan perasaan dia. Apa dia jumpa? Saya dapati si miskin yang tadinya mengambil upah meterikan surat, kini dah jadi pengemis. Dia jadi orang minta sedekah. Tadi dia jumpa dia ni pergi ambil upah dekat pejabat pos, tapi dia tak bagi upah kat kawan tu sebab dia nak pergi tempat yang free. Dia pun pergi tempat free. Tapi bila dia jalan-jalan, dia tengok tadi orang yang kerja di pejabat pos tu bukan lagi ni. Dia jadi pengemis sekarang ni. Hal ini berpunca daripada sikap saya nak berjimat. Dia pun fikir, la ilaha illallah, daripada aku pergi tempat free, baik aku bagi duit kat dia. Padahal dia bukan buat kerja mengemis pun tadi. Dia buat kerja yang betul. Juga sikap orang lain yang sama dengan saya. Bukan takat dia, orang lain pun fikir benda yang sama. Daripada kau bagi dekat dia, dia kenakan cas 20 sen, baik kau pergi kat kedai, free. Padahal 20 sen itulah dia nak hidup. Faham tak? Saya menyesal, apatah lagi bila saya terkenang keadaan si miskin tu. Kita jangan nak tengok kita nak dapatkan free. Kita kena tengok, kalau kita bagi duit tu pada dia, apa dia boleh buat? Dia boleh makan, dia boleh bagi anak dia. Kita kena fikir macam tu. Kita jangan fikir kita nak save. Kita kena fikir kalau kita bagi, dia dapat duit dan dia boleh hidup. Kita kena fikir macam tu. Dan saya berasa bersalah sampai ke hari ini. Saya mendapat tahu di beberapa buah negara Eropah, belian borong tidak dibenarkan kecuali kepada pekedai. Setengah negara Eropah dia straight, dia tak bagi orang beli borong. Agak baik juga kalau kita memikirkan demikian. Bagus kalau kita buat macam tu. Hanya orang berniaga saja dibenarkan beli borong dengan murah. Kalau orang awam ni tak payah, beli biasa saja. Agak dengan syarat ditetapkan harga dan tidak mengambil keuntungan yang keterlaluan dari pekedai-pekedai kecil. Sementara itu, pemergian kaum wanita ke pasar lambak atau pasar minggu yang sesak dengan manusia dan ramai di kalangan mereka yang tak sopan. Aurat tak tutup, pakai baju ketat dan sebagainya. Terbuka aurat sana, terbuka aurat sini. Bergaul lelaki perempuan. Boleh membawa kepada keburukan. Hal ini patut kita beri perhatian. Duduk rumah saja. Duduk rumah, minta suami pergi beli. Minta suami pergi beli. Contohnya, ini rumah di Indonesia